Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam. Boleh Waalaikumsalam, dengar Madam. saya? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh dengar jelas tak? Boleh, madam. Jelas. Jelas. Assalamualaikum. Boleh dengar semua? Waalaikumsalam. Boleh, Dengar, Madam. Dengar, madam. Dengar, madam. Jelas ya? Okey. So, nak baca, kita mula dengan bacaan doa lah dulu tak? Sila, siapa nak baca doa hari ni? Siapa baca doa? Sila, sila. Tak ada. Riz lah baca Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yaghsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. So, group lain tak ada yang dah siap ke? Nur Dania je? Hello? Grup Riz, siap tak lagi Riz? Hajar ada. Dalam proses lagi, madam. Hajar. Hajar ada. Hajar tak ada rasanya, dia tak sihat hari ni. Okey. Tak apalah yang mana ada ya. Jadi yang ada grup ni je lah yang nak kita komen lagi ni. Sikit sangat ni ha. Okey, tak apa. Silakan Zania. Hari ni yang present Sabrina namanya, Madam. Oh, Sabrina. Yes, silakan Sabrina ya. Sila Sabrina Kena baca ke, madam? Sekarang ni. Terpulang kepada you macam mana nak buat Sabrina. Okey ya. Jadi macam ni Semua orang nampak kan? Nampak tak? Nampak, madam. Okey, berkenaan dengan tajuk. Macam ni lah saya tanya you all You all semua dah dengar kan saya punya explanation on project ni kan? Betul tak? So on the topic. Ada sebarang kesilapan yang you kesan kat topik? Saya dah bagi guideline kan macam mana nak buat tajuk. Macam mana? Tajuk ni sepatutnya macam mana? Study, survey. Dah. A survey on how screen time usage in a day could affect one's health among 40 students of Diploma Accounting in UiTM Endungan. Macam tu sepatutnya kan? Jadi ubah suai lah ya. Siapa nak, you nak edit terus ke ni? Boleh edit terus saya rasa. Boleh ke edit terus? Siapa yang present ni? So.
Boleh tak edit terus? Tenang je tu kan? Ke macam mana? A survey on how screen time usage in a day. Kat belakang. Lagi. Wang conducted tu kan? Okey. Dia tak. Okey. Macam ni. Dah betul kan dah? Dah betul Dah, Madam. Dah betul Dah, madam. Bahagian introduction ni saya rasa saya nak kita baca kemudian, kita tengok kemudian saya nak tengok dulu bahagian yang table. Kat situ yang paling penting sekali sebenarnya. Ditunjuk table. Tunjuk table, lepas tu tengok kena tak dengan soalan-soalan yang you buat tu, kena tak dengan tajuk tu. Table you baca tak Dania? Saya dah komen kan soalan kelas tu tak perlu kan? Dah baca. Kita orang ada buat cadangan soalan baru dekat bawah sekali. Jadi kena buanglah soalan ni. Tak apa. Kita tengok. Yang pertama gender Gender. Betul tak? Gender betul? Nominal betul? Betul. Bila you nak buat soalan kan, you kena fikirkan ada relationship atau ada related tak dengan tajuk. Macam gender ni you boleh kaitkan sebenarnya kan. Tak apa, nanti kita akan tengok. Tapi kelas ni you rasa ada apa-apa ni ke? Perlu ke soalan kelas ni? Tak perlu kan? Tak perlu. Perlu jadi tolong jangan ada sesiapa, jangan ada group yang letak soalan kelas ni tolong buang yang itu. Kemudian yang ketiga tu apa you buat? To determine how many respondents, apa tu? You baca. To determine how many respondents that wear spectacles. Kenapa nak tanya soalan ni? Okey Jadi kalau tanya soalan ni you tanya kan, are you wearing spectacles? So penting tak soalan ni? Saya rasa boleh je madam untuk soalan ni, sebab kalau usage screen tinggi dia boleh efek kepada mata kita kan. Boleh jadi rabun dengan silau. Okey. Jadi dekat sini you tanya kan, are you wearing spectacles? Okey, kita tengok dulu. Soalan dia you kat sini you buat frequency distribution. Kemudian soalan seterusnya tengok. Seterusnya mana? Okey. Yang ini to determine either the respondent suffered from headache due to hour spent. Okey, jadi soalan dekat sini either whether tak, to determine whether respondent suffered from headache due to hour spent on what tu? Jadi soalan dekat sini ada dua. Yang pertama ialah how many hours
How many hours do you spend lah sepatutnya kan you tanya tak. How many hours do you spend using device in a day? Okay, kalau you tengok soalan ni. Tengok soalan ni. Pilihan jawapan dia tu sesuai tak? Ada sebarang komen. Pilihan jawapan dia. How many hours, sebut je how many hours do you spend using device in a day. So pilihan jawapan dia betul tak tu? 3 to 5, 3 to 5 hours, 6 to 8 hours and so on. Ada sebarang komen. Ni selalu you buat ni. Silapan yang macam ni. Saya beritahu terus terang lah, ada silap dekat sini. Siapa boleh detect kesilapan tu mana? Apa silap dia? Apa silap dia kat sini? Okay. Kalau yang guna 2.5 hours, dia nak tanda kat mana? Kalau yang guna 5.8 hours, dia nak tanda kat mana? Ada yang tak boleh tanda kan? Betul tak? Betul. Betul. How are you going to correct this? Betul. So macam it tu, should be Kena tukar range je lah madam. Range Mm-mm. jawapan tu. maknanya yang pertama tu akan jadi 1 to 5 hours. tak payah, you buat macam ni, less than, contohnya less than 5 hours. Oh. Less than 5 hours kan, tak kira lah. Less than, boleh pakai tanda less than je. Less than ada tanda less than tu kan, simbol less than 5 hours. Lepas tu yang kedua tu berapa pilihan dia? Nanti you baiki dekat questionnaire juga. Yang lain ingat kalau nak buat benda-benda macam ni you kena fikirkan. Less than hours. Kemudian yang kedua tu jadi macam mana? Yang kedua. Bermula daripada yang pertama less than 5. So yang kedua 5 lah. 5 up to less than berapa? You jangan buat banyak sangat pilihan. Saya rasa 3 pilihan cukup lah tak? Maknanya kita kata yang mungkin yang pertama tu light usage, yang pertama moderate usage, and then yang the third one tu mungkin heavy usage. Macam tu lah kita boleh kata. So the first one less than 5 hours. Second 5 up to less than berapa you rasa? Less than 9 hours. Ya, you rasa macam tu. Okay, 5 up to less than 9 hours. 5 up to tu ada tu. Ada dash lah. 5 dash. Tadi tu 5 tu. 5 ada dash. Dash. Buat dash. Dekat 5 tu ada dash. Lepas macam tu. So yang pertama tu kalau dah ada less than tak perlulah ada tu. Buang salah satu lah. You nak pakai simbol ataupun you nak pakai tulisan. Yang pertama tu. Nanti you baiki lah. Dan yang terakhir nak buat macam mana? Yang terakhir dia akan jadi 9 hours and above lah. Macam tu. 9 hours and above. Sila betulkan. Yang 3 je pilihan, saya kata jangan banyak lah. 9 hours and above. Yang ketiga. Ya. 9 hours and above. Okay. Dan more than tu buang lah. Okay. Lepas tu soalan yang nombor 5 tu sesuai ke soalan nombor 5 tu? Sesuai. Sesuai.
Sesuai. Every week tu. Kenapa tanya every week? Mungkin boleh tanya, cuba ubah sesuai sikit soalan ni. Ubah sesuai. Sebab you kata, are you having any headache every week? Dohai. Mungkin boleh kata, kekerapan kena headache tu kan? Macam mana nak kata? How Betul. often do you got headache? Macam tu kalau medium. How often? Lebih sesuai. So how often ni boleh kata? Pilihan dia? Often. How often jawapan dia? Oftenly. Always. Bagi dua pilihan. Kita mula nak bagi dua pilihan ke tiga pilihan? 3. Yang pertama, pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama. Apa pilihan you? Rarely. Rarely. Lepas tu? Always. Kalau nak buat tiga pilihan, rarely, always. Sometimes. Rarely, sometimes, and Always. Often. ataupun boleh kata frequently, tak? Frequently. Yeah, frequently. Macam tu lah, you ubah macam tu gitu. Yang lain boleh jadikan yang ni sebagai ni. Lepas ni saya tak masuk campur sangat lah. Bila you dah ada guideline macam mana kita nak betulkan soalan, lepas ni you kena bantu kawan-kawan yang mana beri idea tu you tick yang mana beri idea tu nanti dekat report you tick siapa-siapa yang beri idea ni you beritahu you punya ni lah ketua kumpulan nanti masing-masing kena alert lah. Boleh? Okey, kemudian Madam, ya. contohnya kalau yang ni kan kita ada ubah-ubah sikit kan. Ya. Lepas tu dekat survey tu tak perlu baiki lah. Baiki lah. La ilaha illallah. Survey yang kita buat sebelum. Maksud you dekat questionnaire? Maksud questionnaire yang kita tanya buat survey tu. Mestilah baiki. Allahu Akbar. Dekat sini kan, ini ialah soalan dekat questionnaire kan? Kena baiki lah. Allahu Akbar. Kenapa pula tak baiki? Ini ni, kita baiki kat sini. Maksudnya soalan ni kan yang kita tengok kat questionnaire tu. You baiki lah. Faham tak? Jangan tak baiki. Maksudnya kena buat questionnaire baru lah. Questionnaire kan ada. Dekat sini ni cuba tengok questionnaire you kan. You baiki dua tempat lah maksudnya. Faham tak? Kan ini kan. Ini yang dekat kita punya ni maknanya kita buat setiap soalan tu apa objektif dia, macam mana kita nak analyse kan. Mestilah you kena baiki juga dekat questionnaire. Tengok questionnaire kat sini. Cuba tengok questionnaire. Cuba bawa ke questionnaire yang siapa present ni. Ke belum buat questionnaire lagi? Dah buat dah. Tapi kat Google Form lah. Jangan letak kat Google Form lagi. Kena baiki dululah Baiki dulu baru dah finalize baru buat kat Google Form. Tapi kalau you rasa senang tak nak baiki kat Google Form tu? Saya rasa baiki kat Word dulu kan, betul tak? Buat kat Word dulu, then dah finalize baru letak kat Google Form. Terpulanglah, nanti kena baikilah kat Google Form tu. Mesti jadi sebagaimana yang kita bincang ni. Boleh Boleh.
Boleh, madam. Kejap, you buat apa ni? Bawah tu tengok bawah. Tu tengok. Kejap. Saya nampak apa benda you buat tadi tu. Kejap. Bawah lagi. Kejap. Ada result ke tadi? Tengok jap. Apa benda? Bukan kot tak. Jap. Okay. So, soalan objektif seterusnya. Okay, to determine the level of headache the respondent suffered due to The hours of using devices. Allah. Ada. Ni pening sikit ni To determine the level of headache the respondent suffered due to the hours of using device. Mana you tahu dia sakit tu due to the hours of using device ni? Okay, tak apa, kita tengok sini If yes, which level of headache did you suffer? Aduh. Ni yang tadi tu kan. Okay, sekejap. You boleh tak you tunjuk kat saya yang objektif number 4 tadi? Objektif number 4 tu. Tengok objektif number 4 Saya nampak separuh je ni. Jadi kalau objektif number 4 ni, bolehlah kita kata macam tu sebab kita kaitkan dua soalan tu. Nampak tak? Kita kaitkan soalan how many hours respondent use device tu dengan how often you get headache. Kalau yang ni kalau yang nombor 5 ni, you tak boleh tulis objektif dia macam tu lah. Faham tak maksud saya? You faham tak maksud saya? Yang nombor 4. Yang kaitan tadi tu sebab apa kita kata ada kaitan? Sebab kita analysekan dua soalan tu serentak. Faham tak? Soalan yang nombor 4 dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 4 tu hours spent using device. Kan kita adalah maknanya apa nama tu yang mild usage, moderate usage ataupun yang heavy usage. Kan kita ada 3 kategori tu dan kita tengok pula dia punya ni baru ada kaitan. Faham tak? Tapi yang nombor 5 ni tak sesuai lah you letak objektif dia macam tu. Sebab soalan dia tu mana ada if yes pula, tiba-tiba if yes. Aduh. Tak boleh macam tu lah, kena ubah suai sikit. Gitu. Kena ubah suai soalan dengan objektif tu. You nak apa sebenarnya? Macam mana? Apa you nak kat sini sebenarnya? You nak apa sebut dekat sini? You nak tanya, you nak tahu maklumat tentang apa kat sini? Nak tahu kadar sakit kepala dia tu. Kadar sakit kepala. So nak kait dengan ni ke? Nak kaitkan dengan apa nama tu? Dengan hour spend ke? Dia kena fikir betul-betul ni. Apa you nak kat sini? Sebab memang tak kena lah macam ni Dia punya objektif dengan dia punya soalan ni tak kena. Gitu. You all nak apa? You boleh kata ni. Maknanya you think that you punya headache ni because of ni. Tu boleh.
opinion, your opinion. You rasa macam level of you punya headache ni because of is due to hours spent on device. Itu boleh. Nak minta you punya opinion. Tu boleh. Faham tak? Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya nanti jawapan dia akan jadi yes or no lah macam tu. Tidak semestinya yes or no, maknanya very disagree sampai kepada very agree. Boleh macam tu kan? Okay, faham. Persetujuan dengan statement tu, tu boleh. Macam tu ya. Gitulah. Jadi kena betul-betul. Kena macam yang saya tunjuk contoh tu kan. Tak ingat, satisfaction kan, satisfaction on apa-apa. Yang ni maknanya setakat mana you agree dengan statement tu. Macam tu lah. Itu boleh. Faham Faham, madam. Jadi bolehlah nanti fikirkan ayat dia boleh gitu. Jadi kalau you nak yang nak kira mean ni macam tu lah. You punya isi-isi tu mungkin boleh buat sebab yang lain kan ada grup lain yang nak tanya. Yang dah siap nak tunjuk, nak tengok kat mana pembetulan perlu dibuat ke. Jadi bila you buat ni kan, bila you dah buat objektif ni, lepas tu you tengok balik intro you tu, kena tak dengan apa yang you soalan-soalan you ni Cuba tengok balik tadi. Sebab tu saya tak tengok dulu tadi introduction you. Jadi bila kita tulis introduction tu betul-betul macam yang kita tulis dalam soalan ni. Kena tak? Cuba tengok introduction tadi. Introduction tadi. Students, the online method which is due to as a result, students are attached to many types of device, hence they spend a lot of time. Jadi dekat soalan tu mungkin you akan kata spending a lot of time in a day, will increase will cause bad eye condition and ni. So dia punya setuju ke tidak tu daripada from strongly disagree up to strongly agree. Macam tu lah. Faham tak? Jadi apa yang you tulis kat sini ni you tanya balik dekat dalam questionnaire tu. Faham tak? Faham. Macam tu lah. Faham. Gitu. Gitulah. Jadi kalau soalan ni tak ada dekat dalam tu, mana you nak benda yang you kata ni mesti selari dengan yang you tanya dalam soalan. Gitu. Faham Boleh tambah lagi lah. Mungkin kan. Dia kena tambah soalan-soalan yang related dengan tajuk ni. Yang tadi mungkin you tanya gender tu kan, pun boleh juga mungkin you nak tengok perbezaan antara lelaki dengan perempuan on what. Pakai spek ke tidak, ada kaitan tak lelaki dengan perempuan? Ada perbezaan tak lelaki dengan perempuan you rasa? Ada. Ada. Jadi mungkin boleh buat. Biar ada soalan tadi kan. Baik. Cuba tengok soalan tadi semula. Soalan dekat table tadi kan. Objektif 1 dengan objektif 2 objektif 1 dengan objektif 2. Ini atas balik semula. Okey Bukan. Objektif 2 tu buang dah tadi kan. Jadi maknanya sekarang soalan gender dengan soalan yang ketiga tu. Soalan 2 buang kan. Jadi are you wearing spectacles dengan gender. Mungkin you boleh tengok kan. Jadi apa kata tu. Jadi instead of bagi gender semata-mata, instead of you analyze gender saja, kemudian yang bawah tu wearing spectacles saja, jadi you boleh buat multiple bar chart kat sini. Tengok ada beza tak? Faham tak? Faham tak maksud saya? Dalam masa yang sama boleh je beritahu berapa perempuan ada berapa, lelaki ada berapa kan? Berapa yang pakai spectacles, berapa yang tidak. So ada beza tak lelaki dengan perempuan kan? You faham tak? You faham?
Gitulah. Ada soalan lagi nak tanya? Madam nak tanya boleh? Sila. Kalau nak group saya nak present, boleh je kan? Boleh. Sila. Boleh. Okey. Okey Sila. madam. Okey, yang ni dah siap dah kan? Ada lagi soalan? Madam nak tanya? Madam, Sila. Lagi ada dulu. saya nak tanya Ya, sila. yang soalan tadi tu, kan Soalan. Madam cakap measurement boleh 3 je kan? Bukan boleh 3 je, boleh lebih tak ada masalah. Sebab yang tadi tu saya suruh buat 3 tu sebab you nak buat multiple bacaan. Kan? Bila multiple bacaan kan you boleh bayangkan tak? Kalau kan dia ada berapa kategori tu. Ada atas 3, bawah 3 kan? Jadi ada 9. Nampak tak? Saya tak boleh nak buat banyak, tak ada masalah pun. Kalau setakat single baca, okey, tak ada masalah kan. Sebab multiple baca, kalau you buat banyak pilihan, faham tak? Dia akan jadi banyak kan. Gitu. Jadi masalah pula you nak explain nanti banyak sangat. Gitu. Okey. By the way, Madam, group saya belum habis lagi soalan tu. Okey. Tengok dulu. Kita tengok dulu. Kita habiskan dulu ya. Okey. Madam, Ya. nak tanya kenapa tak boleh buat kelas Bukan. Penting ke soalan kelas tu? Ada kaitan ke dengan apa nama tajuk you ni? Itu je soalan ni. Sebab nak cari accounting student total berapa? 127. So kalau buat kelas kita dah macam like boleh detect lah berapa orang setiap kelas dan campur semua, dapatlah total dia. Tak, itu you nak kena bilangan tu, itu hanyalah untuk dapatkan berapa population size you. Kan, bilangan setiap kelas tu kita tak perlukan, kita tak perlu tahu sampel setiap kelas tu berapa kan, tak penting pun, betul tak? Okey, macam ni saya bagi analogi kat you. Macam gender, kita perlu ada maklumat gender tu. Sebab apa? Sebab kita mungkin nak tengok pattern yang wearing spectacles ni ada perbezaan tak antara lelaki dengan perempuan. Tapi kita tak perlu tengok ikut kelas rasanya kan. Contoh, betul tak? Betul. Macam itulah. Jadi baik kita concentrate kepada yang memberikan isi tu. Topik ni. Faham? Faham. Macam itulah. Gitu. Okey. Bagi kepada soalan you tadi, objektif 5 tu you baiki kan? Saya suruh you baiki. Okey, yang ke-6. To determine any vision problem caused by screen device. To determine any vision problem. Vision problems ni biasanya apa? Kenapa jadi slide mile pula? Kalau macam ni ialah level of vision problem kan? Betul tak? Kalau any vision problem tu macam irritation, fear, macam tu kan? Yes. Jadi kena betul-betul lah kalau you nak tahu, you nak soalan ni nak kekalkan vision problem, kena Google lah, tengok apa benda vision problem yang biasanya kita hadapi kan. Macam tu. Okey madam. Kalau nak level stay dengan measurement tu. Kalau nak boleh level lah. Dan dia level madam. kena ubah lah soalan tu. Soalan dan kena ubah. Macam tu. Faham. Okey. Bawah sikit sap. Kejap. Bila level ni kan, kalau you nak kira mean, level dia tu, dia punya pilihan tu, measurement dia tu mestilah saya beritahu you dalam kelas kan, saya beritahu you mestilah balance kiri kanan. Kalau you buat macam ni, slight, mild, moderate, severe, worse,
saya macam tak boleh nak ni sangat tau. Slight, mild, beza tu, severe, worse. Yang mana kan, betul tak? Dia mestilah macam yang kita saya tunjuk dalam kelas tu. Kena ubah, sama juga dengan yang objektif 5 tu, soalan tu kan. Dia mestilah macam mana nak kata level ni mestilah daripada mungkin daripada very low up to very high. Macam severe slight dengan mild ni ada slight dengan mild. Macam lebih kurang je tak? You ambil kat mana pilihan jawapan ni? Google ke? Saya try tengok Google. Ya, you Google. Mm-mm. Memang begini dia punya ni maknanya severe dengan memang macam ni Ya. memang term medical dia adalah macam ni. Kalau term medical dia ada macam ni, okey. Memang dia guna macam ni betul? Ya, betul. Ya, okey lah. Sebab kalau saya layman ni kan, kalau kita layman tengok severe dengan worse, rasa macam sama je. Saya tak tahu lah kan. Tapi kalau you dah Google, memang medical term dia macam ni, tu okey. Memang betul medical term dia guna macam ni? Tu boleh. Boleh lah, boleh diterima. Okey, soalan 7. Ni to determine the preferable study mode. Apa pula kaitan preferred study mode ni dengan vision problem ni you masuk tak dalam dalam objektif tu? Mungkin dekat sini kan lebih sesuai you preferred study mode ni kena kait lah dengan vision tu. Mungkin yang mana agaknya? Tu macam mana? Tiba-tiba je ada soalan ni tak? Okey, ada sebarang penjelasan you rasa? Macam mana? Maksudnya kena ada kaitan lah kan? Bukan, iyalah seboleh-bolehnya lah, lebih dekat di hati macam tu. Gitu. Maksudnya madam boleh gabungkan question 7 dan question 8 dalam satu objektif ke? Macam tu. Question 7, question 8. Jadi objektif dia macam to determine the preferable study mode by the respondents due to the vision problem caused by screen devices. Boleh macam tu kan madam? Kalau you nak buat multiple baca, saya kata kena guna ayat to determine whether apa tu affect yang satu lagi, ataupun to determine the relationship between ini and ini. Macam tu kan? Ada relationship tak? Ataupun ada effect tak? Macam tu. Ayat yang saya guna kan? Ayat yang saya beri contoh kat you kan? Kalau you nak guna multiple baca tu macam tu. To determine whether a preferred study mode ni ataupun whether you punya vision problem affect you punya preferable study mode. Contoh. Contohlah. Gitu. Tapi kalau you tak nak buat pun, you tak nak buat macam tu pun tak apa, boleh je. Tapi macam begitulah. Macam So tu. maybe kita orang gabungkan kot madam question 7 and question 8 tu nanti. Boleh. Tapi pilihan jangan banyak sangat, nanti takut dia jadi ni kan. Maksudnya vision problem tu apa kan? Okey, faham. Mana ada kaitan ke tak? Itulah. Kan? Macam tu dia lebih orang kata dia punya fakta tu lebih catchy lah. Betul tak? Betul madam. Betul, lagi jelas. Okey, ada lagi soalan untuk grup ni?
Yang lain boleh ambil iktibar lah. Saya biasanya saya komen banyak ni grup yang pertama je. Lepas tu hak lain-lain tu saya serah kat you lah. Lebih kurang. Maknanya idea orang lain macam mana. You boleh beri idea pula untuk grup-grup selepas ini. Okay. Madam. Ya, ya. Dalam survey tu kita kena ada email orang tu ke? Ada email orang tu? Perlu ke? Ke tak perlu? Email untuk apa? Kot lah macam macam mana nak kata tadi. Siap-siap. Kot lah macam madam tengok berapa orang survey tu ke, atau siapa yang jawab survey tu ke. Saya tak tengok, you all yang tengok benda tu. Saya tak tengok, saya tengok report you je. So benda tak perlu pula? Tak payahlah. Maknanya saya nak report sebagaimana yang saya tunjuk contoh tu. Macam tu je. Kalau dalam report tu jawapan untuk report pula. Kalau jawapan untuk questionnaire tu dalam bentuk short answer tu boleh ke madam? Short answer, what do you mean by short answer? Maknanya macam bagi questionnaire lepas tu diorang type jawapan tu. Isi tempat kosong? So how are you going to analyse? You will not analyse macam tu. Kalau sama, kalau kita orang hasilkan mana yang sama, macam kalau ramai jawab soalan pasal apa, macam banyak jawab A, kita orang asing. Kalau jawab B, kita orang asing, macam tu. A, B macam mana tu? Isi tempat kosong susahlah. Dia orang tulis, dia orang boleh isi macam-macam kan. You sediakan pilihan lah, faham tak? Instead of isi pilihan, dia orang isi tempat kosong kan. Nanti dia tulis macam-macam nanti jenuh you nak buat chart nanti. Okay. Sediakan pilihan tu dulu. Jadi mungkin kalau you tak terfikir jawapan tu, boleh tanya-tanya kawan-kawan dululah. Kalau soalan macam ni apa jawapan you all? Apa kemungkinan jawapan you all? So itu dijadikan guideline lah untuk you sediakan apa pilihan-pilihan jawapan tu. Okay. Madam, saya nak tanya. Ya. Untuk grup saya tu kan tadi kena buang soalan pasal kelas tu kan. Lepas tu nak kena ganti dengan soalan lain ke tak payah? Terpulang kepada you. You rasa perlu tambah tak? Sekarang grup saya mungkin ada 6 soalan kot. Tak nak tambah lagi? Apa yang berkaitan dengan ni? Ni tadi ada grup saya buat soalan baru tengah present. Ada? Satu je. Mana dia soalan tu? Dah present dah tu. Tak apa kalau you hantar dekat Nur pun tak apa. Kalau tak siap lagi. Hantar dekat Telegram. Ya. Nak tanya apa tu yang questionnaire dia ada minimum soalan ke? Kena buat berapa ke? Saya dah kata kan, depends dengan you nak masuk isi tu banyak mana. Kalau soalan sikit lah isi you. Sikit lah markah je. Gitu. Kan? Gitu. Jadi kalau lebih ya. Tak bersama dulu. Sila. Soalan tu dah ada dekat screen tu kalau masa dah present. Ni? Apa benda soalan ni? Patutnya are you addicted to your devices? Macam tu lah. Addicted to your device? Pening kepala saya ayat ni. Are you addicted to? Addicted to what? Tajuk you apa How screen time usage affect health problem? Ni are you addicted to your device? Ish.
Poning kepala Dan. Poning betul kepala Dan. Apa ni? So siapa boleh bantu? Apa maksud ni soalan ni? Soalan ni nak tanya apa sebenarnya? Pasal addiction. Kalau macam selalu tengok phone nanti macam ketagih macam tu lah. Macam asyik nak tengok phone. So macam bolehlah bagi option agree, neutral, disagree. Nak tanya pendapat dia orang. Addicted to your device? Gadget. So macam dia gadget. Device. Gadget. Okay, tajuk you tadi tu, apa nama tu? Aduh, pening kepala Dan. Mungkin you boleh tanya, ubah soalan lah kan. You tengok skrin ni untuk apa? Apa tajuk you apa tadi? Cuba tengok balik. Cuba tengok balik tajuk you. Apa tajuk you? Cuba baca balik semula. Cuba baca balik semula. A survey on how screen time usage in a day could affect one's health among 42 students of diploma accounting in UiT Indonesia. Screen time usage due to using ni lah kan, apa nama, phone ke semua tu kan. Jadi mungkin you boleh tanya kenapa guna tu semua tu, untuk apa, untuk tujuan pembelajaran, dari sudut kepentingan je, kepentingannya. Oh, faham? Jadi cuba you buat satu soalan. Sebab addicted. The purpose of using devices. So the option are education, social media, both. Both. Jadi takut semua orang jawab both nanti susah juga tak? Betul juga. Jadi kena fikirkan yang soalan tu, kena fikirkan yang lebih macam mana nak kata lebih sesuai. So kalau soalan yang melibatkan kesihatan boleh lah kan? Boleh, macam contoh. Contohnya sleep deprivation ke, masalah tidur ke, emotional distress ke, boleh ke macam tu? Boleh. Fikir apa soalan dia kan. Boleh. Okey. Nanti kita orang try buat soalan. Ya. Okey. Okey. Okey, ada soalan, ada grup lain pula Grup lain. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Nanti ada soalan kita tanya lagi. Okey, beres. Madam, saya nak tanya. Ya. Macam saya punya soalan, contohlah kan, what sport that you are interested in? What sport that you are interested in? So saya bagi pilihan jawapan, contoh badminton, netball, handball semua. Lepas tu saya letak juga pilihan jawapan others. So others tu boleh tak buat? So nanti others nanti diorang boleh lah pilih, contoh saya tak ada pilihan jawapan pingpong. So diorang letak others tu pingpong. Boleh ke? Boleh, tapi nanti bila you nak others tu you suruh dia isi tempat kosong ke macam mana? Memang others tu dia akan isi tempat kosong. Boleh. Tapi nanti you kena ni lah pula nanti. You kena analyse sendirilah pula kan, nak tengok berapa orang yang jawab pingpong pula contohnya kan. Gitu. Okey, faham. Macam tu lah. Ada lagi soalan? You buat, semua orang buat Google Form Ya, madam. Kena pandai lah, boleh Google Form boleh ni sendiri kan, dia boleh ni kan.
Kalau yang tulis berapa kan. So ada lagi soalan? Saya boleh present ke madam? Boleh, sila. Nampak tak? Nampak. Nampak. Ni start intro dia. Okay, so dengan tajuk okay tak? You rasa ikut tak spesifikasi yang saya bagi? Semua orang, betul tak? Spesifikasi tajuk tu. Betul lah kan? Betul Betul. Jadi kita tengok table dulu baru kita tengok balik dia punya introduction tu kena tak dengan soalan. Questionnaire ke madam? Tengok inilah dulu table ni merangkap questionnaire lah kan? Yang group ni salah ni, yang madam tegur tadi. Nanti saya baiki. Ya, baik. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga teruslah Okey, betul tak tu? Objektif nombor berapa tu? Yang ni yang pertama. To determine the frequency of respondent shopping through online. Okay, frequency of respondent shopping through online. One, seldom, never. Tu interval ke? Sepatutnya you all yang ni betul tak interval tu? Ni huru-hara atas dunia lagi ni Saya rasa interval sebab soalan dia ada 3. Jawapan dia. Pilihan jawapan dia ada 3. Huru-hara, you refer nota saya yang mana tu? Kalau tak kira nominal ke madam kan? Sebab ini dia tak ikut urutan, dia hanya sebagai choice. Betul. Nominal. Apa? Nominal ke ni? Rasanya ordinal kot. Yang betul ni yang mana? Haru betul Ini tak betul lagi. Ini teruk betul ni Banyak lagi silap-silap ni siapa buat silap banyak kena potong markah Madam, dia ordinal sebab dia ikut turutan ke mengikut order? Ordinal rasanya madam sebab dia punya choice jawapan kurang pada 5. Lepas tu ada? Nombor. Ada turutan. Order, you ikut order tak tu? Sepatutnya kita mula daripada never lah dulu kan? Patutnya kan? Never, lepas tu? Never. Tak apalah, nanti you betulkan gitulah. You tak patut buat kesilapan yang macam ni kalau kesilapan tak patut ni jadi ya. Tapi dia perlu tulis nombor kan? Sebab number represent order tu maksud dia. Kena tulis nombor tu bukan apa, senang sikit you nak ni kan. Sepatutnya memang pilihan jawapan tu memang kita letak nombor kan. Biasanya memang kita letak nombor. Yang group tadi letak nombor tak? Jadi dekat kita punya questionnaire tu mesti letak nombor. Dia letak nombor kan? Kalau dekat madam. Kenapa bracket you macam tu? Pelik tau. Sekejap madam. Okay. Soalan yang
Yang lain kena perhatikan tengok ni. Jangan buat kesilapan yang sama Okay. To determine apps that respondents usually use for online shopping. Ataupun yang kedua, kenapa ada dua? To determine whether product. Yang ni kalau yang gabung je. Maknanya soalan 2 dengan 3, kalau saya gabung, soalan 3 ni saya padam. Okay. Sekejap. Apps respondent use. Kemudian products. Rasanya gabung ni lebih ni kan? Ke macam mana? What do you think, class? You rasa kalau macam kalau biasanya you all kan, you beli produk tu tengok ni tak? Contohnya kalau beauty and health, you beli kat mana biasanya? Ada beza tak? Ada, madam. Biasanya beauty and health you beli kat mana? Ada ke tak? Ada beza tak? Dia apa you punya ni biasanya kalau yang paling kerap you beli kat mana? Shopee. Shopee, madam. Shopee Jadi semua produk beli kat Shopee ataupun pilih-pilih. Contohnya kalau beauty and health beli kat sini. Tapi kalau house and living beli kat tempat lain pula. Ada macam tu ke? Ataupun semua you hantam Shopee je biasanya? Ada juga macam tu. Ada pilih-pilih jugalah. So kalau pilih, maknanya you kena ambil yang ada relationship tu lah. To determine whether products bought lah, products purchase lah, product purchase influence type of product purchase influence apa? Apa benda yang pertama tu yang kena tengok apa soalan yang you buat tu. To determine whether yang apps whether apps respondent use influence the product purchase ataupun terbalik. Mana sir? Product purchase influence app use ataupun apps use influence product purchase. Which one? Which one do you think? Product purchase influence app use. Betul ke tu? Kenapa ada frekuensi pula tu? Pelik saya tu. Kenapa ada perkataan frekuensi pula? Gitu. Kita kena tengok lah. Saya nak tanya kalau soalan ni kan, dia sesuai ke single bacat ataupun kalau multiple tu lagi mesra pelanggan? Yang mana? Yang ni lah, yang 2 ni. Soalan ni. Iyalah kalau you yang saya dah tanya soalan tu tadi kan. Jadi kalau itu jawapan you tadi, you rasa macam nak beli produk ni maknanya ikut ni. Nak beli dekat mana tu ikut produk kan. Jadi kalau macam tu yang lebih mesra pelanggannya ialah yang ada itulah, yang ada multiple bacat lah. Yang ada perkataan influence tu. Kan? Saya dah beritahu tadi kan? Gitu. Sebab dari bila you buat multiple bacat ni, you boleh beritahu juga yang guna Lazada berapa, yang guna Shopee berapa, boleh juga beritahu. So two in one info tu you boleh bagi. Okay. Pastikan betul ke interval tu. Haru betul lah grup ni. Semua dihantam ni interval. Ya ilah. Tolong betulkan semua kawan-kawan, tolong betulkan. Haru betul ni. Ni kena potong markah sebab dia punya ni tak betul. Level of measurement tak betul ni. Sudah. Tolong betulkan apa tu? Question 2 tu apa?
Kawan-kawan tolong beritahu apa. Betul tak? Semua ada letak interval ni, haru betul. Soalan 2. Mana ni? You all dah buat revision ke belum? Soalan 2. Apa dia punya level of measurement? Nominal kot. Setuju? Nominal. Macam mana dia Setuju, boleh madam. buat? Haru Sebab betul. different group. Aduhlah, hai. Okey, soalan 3 tu apa? Yang ni yang daripada atas ni je, madam. Soalan 3 ni kan tak gabung. Soalan 3, soalan 3 apa pula? Aduhlah, hai. Haru betul. Kenapa you buat interval semua ni? Aduh. Sebab saya ingat kalau pilihan jawapan lebih daripada 3 interval. Tadi tak habis ni ya. Sorry madam. Aduh, hai. Sebab tu kena faham betul-betul. Gitu. Kenapa objektif nombor 3 tu to determine 2 products tu? 2 products, sebab apa 2? Tak faham saya. Sebab dalam Google Form tu kita orang buat boleh pilih 2 choice. Boleh pilih 2? Macam boleh tick 2 yang mana jawapan kita. Boleh pilih 2 lah, mana je madam. Yang kita biasa guna apps tu untuk beli apa-apa. Boleh tanda 2? Pening kepada Dan. Boleh tanda 2. Walaupun you boleh tanda 2, tetapi to determine products dia, tak payah 2 products je. Sebab kita ambil nanti secara kolektif. Yang mana paling banyak kan? Buang je petu tu. Okey. Okey, ada lagi? Ada yang lain, ada komen lain-lain? Saya tak nampak sangat, tak berapa nak ni, mata tak berapa nak ni. Saya tengok gitu-gitu ujung-ujung mata je. Nanti you all tengok sesama sendiri pula ya. Orang lain, kawan-kawan tolong tengok ya. Okay, madam. Ada nak betulkan? Oh ya, apa benda main tu? Ni mesti yang tadi ni kan? Betulkan, bila you betulkan level of measurement tu, kena betulkan lah dia punya method of ni sekali kan? Method of analysis. Betul tak? Mean pula. Betul kan? Method of analysis tu. Madam nak tanya, Ya. kalau interval memang mean je dia punya method of analysis ke boleh buat yang lain juga? Nak buat apa? Tak tahu. Tak tahu. Mean je senang saya beritahu you, dah beritahu dalam kelas Kalau interval tu mean je lah. Macam tu senang. Okay, thank you madam. Okay, welcome. Yang ni tolong betulkan ikut saya punya nota. Saya dah beritahu dalam kelas. Kejap. Kenapa yang kejap. Yang 3 tu, objektif 3 tu apa? Kenapa ada sedap multiple baca tu? Ish. Betul ke kelas? Sedapnya, ya Allah, ini huru hara ni kelas. Apa benda method kat situ? Yang group tadi saya check lah method Yang tadi group tadi buat method betul tak? Apa method kat sini? Single bar chart atau pie chart.
Ya, aduh. Huru-hara lah hampa ni. Macam mana nak tahu madam sama ada dia single bacat ke multiple bacat? Ni nak kena marah ni kan. Dia dengar tak ni? Okey. Siapa boleh explain? Saya dah beritahu dah dalam guideline tu. Tak silap kalau multiple bar chart dia ada 2 variable. Kalau single 1 je. Haru betul. Okey, faham. Ni soalan ni apa? Okey, soalan seterusnya tu apa? To identify tendency from respondent would recommend how likely you would recommend the apps to other online shoppers. Oi, mean tu betul ke? Mean mestilah Interval. ordinal. Interval lah. So kena ubah benda tu jadi interval lah. Kalau nak kira mean. Macam mana nak ubah soalan tu jadi interval? Jadikan ini 1 hingga 1 hingga 5 lah. Tu tengok tu. Kalau 1 mestilah 1 mestilah very terbalik. unlikely. Very Unlikely. Very unlikely. Aduhai. Gitu. Yang nombor 2? Yang nombor 2? Kalau nak buat jadi 5 macam mana? Unlikely. Allahu Akbar. Tambahlah nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Kemudian nombor 3 dia jadi apa? Neutral. Allahu Akbar. Kena tahulah yang lain tolong alert. Ni grup awal-awal ni tak apalah, dimaafkan lagi lepas pada ni jangan buat silap macam ni kena alert. Gitu. Kenapa somewhat likely pula tu? Somewhat likely tu jadi likely. Yes, very good. Gitu. Macam tu lah. Yang lain nampak dengan jelas Semua grup ada. Nampak madam. A, B, C semua ada wakil ke? Nampak madam. A, B, C, D semua ada ke dalam ni? Wakil kelas? Ada madam. Tak apa, lepas ni boleh tengok kerakaman kan. Tengok betul-betul bagi faham. Kena pastikan you tahu level of measurement dia kena betul. Lepas tu kena letakkan method of analysis yang betul. Gitu. Okay, how much do you spend on online shopping during pandemic? Ni spend ni apa? Setiap kali ke macam mana? Sebulan ke apa? During pandemic tu sejak bila? Setiap tahun lepas ke? Jadi biar jelas soalan tu. How much do you spend on online shopping during this pandemic? Allahu Akbar. During this pandemic bulan 3 tahun lepas kan? Ni setahun lebih dah ni. Jadi kena biar jelas. You nak tanya tu. Ni apa ni? How much do you spend on online shopping during this pandemic ni? Macam mana? Wah ni cakap in a month madam? In a month boleh. Tapi pilihan dia tu banyak sangat tak tu? Sebab you nak tanya student je kan? Ke student tolong beli untuk the whole family? Tak. Masalah dalam negara tu. Jadi kena letak amount yang sesuai dengan student.
Ataupun mungkin you boleh tanya dia tolong beli untuk family ke, kena jelas lah. Sebab you tanya among student kan. Itu kalau you tanya among family lain. Family of DIA students. Tu lain. Pulanglah kepada you macam mana nak letak tu. You nak assume ni beli untuk family, the whole family ke macam mana? Gitu. Faham tak? Faham, madam. Gitu. Tapi cara you tulis ni maknanya betul lah. Cara you buat pilihan ni semua orang boleh tanda. Less than 500, lepas tu 500 sampai ke berapa tu? Less than 100, lepas tu 100 up to 500, kemudian above 500. Macam ni lah. Semua orang ada tempat nak tanda tu. Gitu. Jadi untuk student, kalau per month, dia tak tulis per month lagi. How much do you spend per month? Tadi katakan. Jadi you ubahlah benda ni pilihan tu dari sudut teorinya okey, cuma logik tu. Kena buat betul-betul lah. Kat sini how much do you spend apa per month ke, dan pilihan jawapan tu untuk student kena logik gitu. Beres. Madam. Baik. Nak tanya, kiranya kan kita orang kan dah edarkan questionnaire ni dekat orang lain kan. Kiranya kalau soalan questionnaire ni berubah, kena edarkan balik ke? You dah edar dah. La ilaha illallah. Kenapalah you edar? Orang dah edar. Semua orang dah buat, madam. Dah edar lah, madam. You all memang haru biru lah. Tunjuk tak lagi questionnaire, tak ni lagi. Apa benda lah. Saya kata buat yang ni dulu. Betulkan yang ni dulu. Bila masa saya suruh you edar questionnaire? Nak cepat. Aku haru biru betul. Saya suruh jangan hantar benda ni, tak hantar. Nak cepat. Pandailah korang. Pandai kan? Buat Madam. Ya. Orang ni betul orang dia, tahu tak? Kalau yang kita buat method stratified punya kan. Ya. Kita just target je berapa orang yang kita nak kan, bukannya bahagi semua kelas kan. Kalau saya buat part 2 students, maknanya saya target je lah satu kelas tu saya nak 10 je lah kan. Haru bila masa pula jadi macam tu? Sebab tu kena ada benda tu dulu. Sebab tu kena buat dulu kan. Contohnya you stratified tu you buat stratum tu according to what? Maksudnya you divide the students according to kelas dia. According to class. Kalau according to class jadi stratified ke? Kita belajar macam mana weh? Tu cluster. Tu ke cluster ke? Cluster. Pandai lah korang kan. Dah dalam negara ni. Banyak benda masalah dalam negara ni. Jadi ikut balik yang kita belajar. Kalau nak guna stratified contohnya, so you divide the students according to gender. Contohnya gender. Jadi gender kena tahulah ada berapa lelaki, ada berapa perempuan. So pilihlah berapa. Sepatutnya target lah kan madam. Sepatutnya kalau ikutkan betul-betul. Kalau ikutkan betul-betul you kena pilih tu, katakanlah kan. Kan kita dah katalah you pilih berapa? 30 lelaki, 40 perempuan. Contoh. Dan you kena pilih tu, you kena ada list of lelaki and then list of perempuan. Pilih tu, so, siapa yang terpilih tu you kena hantar you punya Google Form ni kepada yang terpilih saja. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Yang maksud saya madam yang kena target tu. Ya, kita kena tahu. Pilih tu kita dah ada. Sebab kita kan pakai apa nama tu? Ya Allah, lucky draw kan? Lucky draw kan? Kalau apa nama tu, probability sampling ni ataupun random sampling ni memang kena pakai lucky draw kan? Jadi gitulah, sepatutnya macam tu lah. Gitu. Sepatutnya. Tapi itulah, saya tak adalah check you buat macam mana.
Tapi you kena faham proses dia. Kalau ikut betul-betul macam tu lah. Itulah. Madam, yang method tu madam memang nak semua certified ke ada yang boleh guna non-random sampling je? Ada yang saya beritahu baru ni kan, siapa yang pakai spot tu. Aima, Tia Aima. Kelas Grup tu kan. Sebab saya benarkan tu sebab dia ni melibatkan banyak 3 universiti tau. Kalau nak dapatkan macam mana dia nak dapatkan tu list of student semua tu kan. Tapi kalau setakat you pakai, you nak pilih among student kawan-kawan you je, you boleh dapat kan. You boleh dapat sampling frame semua tu. Kan? Jadi kita kena tengok ni lah, saya benarkan yang tu je lah sebab saya tengok dia punya target population target dia tu besar. Macam tu. Macam tu kalau setakat pakai part 2 DIA students okey je, kita boleh dapat kan. You boleh dapat kan. List setiap kelas ada kan. Macam tu. Gitulah. Ada soalan lain nak tanya? Lepas tu yang soalan 7 ni How many times do you shop online in a month? How often? Saya rasa soalan-soalan macam ni tanya how often lah. How often do you shop online? Macam tu dah. Itu. Lepas tu gunakan pilihan dah ada kan tadi? Lepas tu apa lagi soalan dia? Saya rasa soalan 7 dengan soalan 8 ni kan boleh you boleh tengok berkaitan dia kan? Betul tak? There is a relationship. There should be a relationship between question 7 and question 8. Betul tak? Betul madam. Boleh gabung. Boleh gabung kan? How often ni maksudnya daripada ada buat 3 pilihan cukup. Biasanya you akan tengok kalau yang puas hati mesti dia kerap lagi shopping kan online, betul tak? Biasa je lah kalau kita sendiri kan. Betul. Kenapa buat macam tu pilihan dia apa? How often do you shop online? Tak payah kata in a month. Tak semestinya how often do you shop online? Tak payah in a month. So pilihan dia apa? Apa once plus? Apa pilihan dia? Often, sometimes, Always. Kita mulakan daripada yang sikit dululah. So mula daripada tak buat lagi tu. Kalau tak pernah boleh tak madam? Never. Tak pernah. Never slash lah. Never slash. Ada ke yang tak pernah? Saya tak percaya je tak? Rarely. Rarely lah. Takkan never di kalangan you buat di kalangan student kan? Ada tak yang tak pernah? Tak ada. Kan? Sometimes, always. Yang tak pernah ni kalau mungkin lah orang-orang kampung, makcik-makcik tu tak pernah. Tapi anak dia pernah, betul tak? Betul. Itulah masalahnya. Jadi boleh sekalikanlah yang tu. Inilah contohnya macam mana nak buat. Sekalikan. Soalan 7 dengan soalan 8, objektif dia tu disekalikan.
Boleh Boleh buat sendiri, boleh nampak dah kan? Boleh madam. Boleh madam. Okay, beres. Madam, Ya. kalau tadi kan grup saya yang buat sport tu. So kalau population dia tu kita nak buat macam mana? Population you lah sebut. Jangan tanya saya siapa population tu. All. All apa? Sebab kita orang ambil banyak-banyak universiti. Dah sebut je lah. Banyak-banyak universiti tu apa? All student. All which students? Kalau buat macam ni boleh? All students from various university. Various university kat mana? Apa various university tu? Kena state jugalah universiti apa. Ada berapa universiti semua sekali? Ada. Saya buat pilihan jawapan 4. Lepas tu ada others. Saya kira macam ada universiti lain. You ambil kat you hantar kat mana ni? Saya hantar dekat semua student university. So kalau macam pilihan jawapan saya ada UiTM, UM, UIA. So kalau dari politeknik, so diorang kena isi macam mana cara you hantar tu? You hantar kat siapa? Nanti dekat ni kena explain sikit lah dekat data collection method. Oh, okay. You hantar kat macam mana tu? Macam mana cara you hantar dekat ni? You hantar dekat channel mana tu? Saya sebarkan je lah. Contoh saya sebar kat kawan saya yang lain, lepas tu diorang tolong sebarkan. Macam tu. Jadi kawan-kawan you ni universiti lain. Universiti lain lah. Itu termasuk juga yang ni ke? Ada private juga ke? Private tak ada, semua yang biasa punya. Jadi kena sebut yang kena you kata ni lah, apa nama universiti awam lah memang universiti awam lah. Sebut lah. Kalau tak boleh sebut pun sebut universiti awam pun okey lah. Itulah sebab banyak jadi macam tu kan, you tak ada sampling frame lah maksudnya kan. Boleh lah, boleh. Okay, so nanti kan kita kena buat graf untuk universiti tu kan? Boleh. So yang others tu letak dalam kolom others je ke nak senaraikan satu-satu? Kalau cukup untuk you specifykan semua sekali, kalau rasa boleh nak specifykan semua sekali, specify lah. Kalau tak boleh others je lah. Kalau tak banyak dia punya respon kan, contohnya 3 orang je others tu, kan? Okay. Tengok dia punya ni lah, tengok kelogikan macam mana you nak present nanti. Macam mana you nak present chart ni. Okay, beres Okay, terima kasih madam. Sama. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi yang nak tunjuk? Madam, boleh tak saya bagi questionnaire dalam Telegram sebab dah terlebih masa kan? Nak bagi hari ni ke? Tak, sebab kita tak buat lagi intro. Dia punya Macam questionnaire je. Dia punya questionnaire. Saya nak tengok yang table ni, yang dalam bentuk table. Oh, table dia. Table, yang ada table. Sebab kita nak tengok questionnaire, tengok objektif you, logik tak, betul tak dengan method you tu. Tu tujuan saya. Sebab bila you dah table betul, saya assume you buat questionnaire you betul lah. I see. Macam tu. Sebab daripada table tu you yang ni sendiri. Table tu kita ambil daripada questionnaire. Macam tu. Jangan betulkan table je, questionnaire tak betul kan. Gitu. Kami dah buat sampai situ. Dah. Nak tunjuk ke sini boleh? Okay. Nak tunjuk sini ke? Kau nak tunjuk kat Telegram? Ini. Kalau dekat Telegram tu saya sudah dekat you all lah macam mana nak komen.
Yang kalau saya rasa macam perlu komen, saya komen lah. Saya serahkan kepada you all dulu lah. Ada nak tunjuk? Okay, boleh present tak, Madam? Boleh, sila. Okay. Nampak tak, Madam? Nampak. Progress of students, what do you mean by progress of students? Dia macam ni, soalan asal dia a survey on the final examination results of part 2 students in UiTM. Progress of students. Okay, saya tengok apa. Sekejap. Kita tengok apa soalan you dululah Apa sebab saya bila tengok tajuk ni saya tak tahu apa you punya ni Kita tengok table dulu You tunjuk saya table. Okay. Yep. Okay, gender kemudian Ya, Madam. Okay. Table ni Okay. How much time do you understand the subject for a week? How many? Okay, how many hours ni? Sekejap, untuk subjek apa? Tak, semua. Untuk semua subjek. Untuk semua subjek. Okay, how many hours do you spend for study per week ke ni? Yeah, in a week. Per week. Tulis sebab dekat soalan tak ada tu. Dekat soalan tak ada. Dekat soalan yang penting kan. How many hours do you spend study per week? For study per week. Jadi pilihan dia tu kenapa macam tu you buat macam tadi tu, macam contohnya less than berapa jam, antara berapa ke berapa gitu kan? Buat macam tu nanti baikilah Okay. Less than berapa tu? Weh, 3 hours je per week untuk semua subjek. Per week, lupa. Per week tu. Tu saya tanya. Semua subjek ni per week ni you kena betul-betul ke per day ke macam mana? Per week? Per day. Per day pula dah. Tapi per day takkan nak study semua subjek kot. Bukan semua macam betul. Jadi dia punya ni kena betul-betul lah. Maksudnya you maksudkan dekat sini untuk study one subject ke macam mana? Kalau per week pun boleh juga. Kalau per day takkan nak study subjek yang sama tiap-tiap hari tau. How many hours do you spend to study per week? Study kat sini maksudnya ulang kaji lah ya? Ya, ulang kaji. So less than berapa? Tahulah berapa biasanya seminggu you habiskan untuk belajar berapa? Less than 21 hours tu je. Sebab kan 3 jam dan darab 7 every week 3 jam. Logik lah sikit. 3 jam. Yang paling sikit lah. Kita kena pilih yang paling sikit dulu. Haus sungguh you all. Yang paling sikit. Maksudnya sejam sehari lah.
less than 7 hours. Apa tu 7 up to less than berapa? Lepas tu more than 16 lah. More than 16 hours. Kenapa you pilih 16? Tak apalah saja. Saja je lah Okay. Okay, 7 hours ni reason dia ambil sekurang-kurangnya 1 jam sehari kan? Okay lah, boleh lah tu. Macam tu lah. Kemudian, do you understand what you study during the period? Boleh ataupun boleh juga tanya dekat sini level of understanding. Level of understanding on the subject. Level of your understanding. Jadi bagi apa pilihan dia? Understand, not understand. Apa pilihan dia? Bagi 3 pilihan. Low, moderate, high lah kot Yeah, low, moderate, high. So what is your objective? To determine how much time do student Saya kata tadi kalau macam ni kan, you nak buat, bila macam ni you buat multiple baca kan. Ingat keyword dia, apa keyword saya kata tadi? Semua orang mesti guna yang betul weather. To determine. Sila betulkan kawan-kawan Tu dah ada betulkan yang tu. You nak tulis apa? Cuba you cakap dulu. Ni. To determine whether the students understand what they are even studying. Aduh. Okay, siapa boleh betulkan? Haru betul ni. Please. Siapa boleh betulkan? To determine whether. Haru sungguh ni. Apa yang you cakap tu Atul tidak ni. Allahu Akbar. Salah ya? Siapa boleh betulkan? Haru sungguh ni. Dia tidak menghayati macam mana kita nak tulis objektif kalau kita guna multiple baca. Okey, siapa boleh betulkan ni? Determine whether. Tadi dah ada kan contoh tadi. Haru sungguh. Siapa boleh betulkan? Yang dah siap tadi jangan pula tak join yang saya dah komen tadi haru sungguh. Takkan tiap-tiap grup saya nak buat satu-satu macam ni, mampus Aduh Jadi masing-masing saya dah kata bila saya betulkan grup lain tu, yang lain tolong tengok apa keyword dia. To determine la ilaha illallah. Salah. Ya. Mana cuba tengok yang tadi. Siapa tadi? Grup tadi yang multiple baca. Haru ni.
Hello, 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 hello. Grup tadi mana? Yang lain-lain, you all dengar tak tadi? Yang mana madam? Yang Dengar madam. Tadi kan, kalau masih pembaca ni macam mana harusnya kita tulis objektif dia? Memang parah you all ni. Mestilah kaitkan question 2 dengan question 3 tu kan. To determine whether. Cuba baca dulu ayat tu sebelum. Siapa boleh baca dulu? Macam mana nak tulis to determine whether. To determine whether la ilaha illallah. Student understand the subjects in the week. Aduh. Siapa lagi? Ahli-ahli group ni mana? To determine whether saya kata tadi kan. Mestilah whether the first variable affect second variable. Ataupun whether there is a relationship between first variable and second variable. Aduh. Apa you punya first variable? Apa you punya second variable? Haru sungguh Contoh ada kan? Saya dah tunjuklah contoh. Sebelum you tulis objektif ni, tengok macam mana saya ayatkan contoh dah ada. Ini marah ni sebenarnya marah Jadi tolong grup-grup lain sila tengok contoh. Macam mana saya buat. Whether siapa? Apa variable you kat sini? Variable tu apa? Question. Apa variable? Mana ni? Variable dia apa kan madam? How many hours do you spend? Whether apa? Whether apa? Hours? Whether? Sila bersuara tadi. Suara siapa tadi? Sila. Whether? Whether hours spent on a week affects your level of understanding. Hours spent study on a per week, affects the level of your understanding. Yes. Aduh, itu macam tu caranya kita nak tulis. Aduh, betul macam tu dah cara dia. Aduh. Tu apa betul pula interval tu? Soalan 4, soalan 5 interval tu. Haru sungguh lah hampa. Soalan 3, soalan 4 tu interval ke? Aduh. Teruk betul hampa ni. Tolong chat. Jangan tunjuk yang salah macam ni. Tolong semak. Ordinal. So question 4 tu apa sebenarnya? Ordinal ke? Ordinal ke? Sebab morning, Sorry, order. Ada morning, afternoon, night, midnight. Ya Allah, ada order ke tu? Dia tu order. Ada order ke tu? Ada order ke? Tak ada. Ada order, sepatutnya apa tu? Nominal. Nominal. Pagi, petang, malam, suka hati lah kan? Tak ada kan? Aduh, Okay, question 5 tu. Question 5 tu apa? Are you comfortable with your learning condition? Betul ke dia punya level of measurement tu? Interval.
Aduh lah. Ya itu. Objektif question 4 tu betul ke Min? Ada you all betulkan sendiri boleh tak tu? Hagu biru ni. Soalan 4 betul tak dia punya Min? Minus patutnya Frequency distribution. Uish. Frequency distribution tu kalau Single single baca. Single bacai. Orang ni Letak nominal. tolong jangan buat kesilapan macam ni. Single baca. Memang tak ada lah ni Salah banyak ni potong markah Yang buat salah banyak gitu. So betulkan. Okay, soalan 7 tu. How attentive are you during class? During class ni maksudnya lecture lah, during lecture hour During lecture hours. So, you ada nak kaitkan dengan apa-apa tak? Ada tak you nak kaitkan dengan apa-apa? How attentive are you ni, you nak kaitkan dengan apa agaknya? Soalan 8 tu boleh. Yang GPA tu boleh kaitkan kan dengan yang attend yang atas tu. Soalan berapa? Yang GPA tu kaitkan dengan soalan 7 kaitkan dengan soalan 6 boleh ke? Attentive dengan CGPA. Maksudnya level of focus tu boleh mempengaruhi GPA kita. Setuju tak? Setuju. Setuju Ataupun yang soalan 8 tu ada kaitan tak? Tak ada. So bolehlah you kata soalan 7 tu, tapi soalan 7 tu kejap. Soalan 7 tu CGPA you ada ke CGPA yang less than 2? GPA. GPA ada ke GPA yang less than 2? Ni you nak GPA sem lepas lah kan? Sem lepas. Betul medum sem lepas. GPA less than 2. Kalau less than 2 dah tak ada lah you kat sini kan? Betul tak? Betul. Ya betul. Jadi maknanya you nak buat pilihan ni pun you kena fikirkan ada ke student yang jawab less than 2 ni? Gitu. Jadi mungkin 3 dan ke atas kot. Less than 3. Kalau less than 3 tu less than 3 and then 3 and above. Kalau saya kata 2 kategori je macam mana? Boleh? Setuju? You all punya CGPA kebanyakannya berapa sem lepas? Alhamdulillah. 3 dan ke atas kot madam. Semua 3 dan ke atas. Habis tu siapa nak jawab yang less than 3 tu Masalah. Sebab tu bila kita nak buat, kita kena fikirkan mungkin less than 3.5 lah kot. Betul. Betul. Less than 3.5. And then 3.5 and above. Macam tu lah. Bila you nak buat pilihan jawapan ni, you kena fikir ada ke orang nak tanda kat situ? Masalah dalam negara kan. Ada madam. Seorang. Ada seorang. Macam tadi you buat less than 2 tu kan. Siapa nak tanda tu? Ada ke? Ada seorang. Ada seorang. Seorang tu ya Allah. Seorang tu kalau dia tak jawab, seorang macam mana kita nak?
Kau faham tak? Aduh, jadi kita kena ambil majority. Gitu gitu nah. So yang less than 3.5 lah tadi kata ramai yang dapat kan? Ramai yang dapat bawah pada 3 ramai tak? Sekejap. Setahu you lah, ramai tak yang dapat less than 3? Tak, dia sikit. Sebab mungkin you ambil less than. Saya buat 3.32 to 2.67 macam tu. Ambil less than 3.3 macam tu. Less than 3.3 lah, tak apa juga. Less than 3.3 and 3.3 and above. 3.3. Cuba letak 3.3. Less than 3.3. 3.3. Gitu. Itulah sebab kita sebenarnya nak tengok Madam? Ya. Ada lagi soalan? Habis dah? Tak ada. Betul kan dia punya tu Betul lah dia punya ni betul. Dia punya dia punya mean tu betul ke? Tadi ada soalan 8, mana soalan 8? Dah buang dah. Kenapa buang? Ni. Which method do you prefer? Tak nak ke? Boleh je rasanya jadi single bacat. Boleh je nak masuk kan? Tajuk you apa tadi yang hilang fokus dah saya ni. Ni. Tu tajuk bila tengok soalan you tadi betul ke progress of student ni? Ya. Tajuknya sepatutnya perkataan progress tu tak sesuai dah. On the performance. Yes, performance. Performance apa lagi tadi? Kena apa tadi tu? Soalan you tadi tu macam kalau nak sebut performance pun kalau tengok soalan you tadi cuba tengok soalan. You buat soalan ni kan? Apa soalan you? Tengok balik semula tadi. Bukan performance je kan? Apa benda soalan? Bila you tanya-tanya soalan ni kan, soalan ni berkenaan dengan apa sebenarnya? Program langsung Teacher asked you to do like the hand, improve your handwriting. Your handwriting is not this one, cannot read. You want to make it short to me just now. Study pattern tu. Study apa? Reference of study and performance ke macam mana ke? Pandai lah korang tajuk ni ya. Madam. Performance ni kan, ni preference of apa ni? Jadi kena tengok apa benda sebenarnya tajuk you ni. Tajuk pun tak kena. Tajuk tak kena dengan apa benda yang you tanya dalam soalan. Faham tak? Faham, madam. Jadi kalau kita tengok ni, bila you tanya soalan macam ni, apa agaknya yang kita nak bagi ni? Gitu. Apa tajuk ni? Madam, kalau a survey on examination result among part 2 students of diploma accounting in UiTM Dungun. Apa pula examination resultnya? Aduh, mana examination resultnya? You tengok apa sebenarnya tu?
soalan CGPA performance tu ada performance tu CGPA je kan. Yang lain tu apa sebenarnya? Apa exam result pula? Apa benda yang kita tanya tu sebenarnya? Tanya tentang apa? How many hours spend study per week kan? Level of understanding. Apa benda lagi tu? Apa benda lagi you tanya? So apa benda tu sebenarnya? Kita panggil study apa tu? Study habit. Habit of study ke apa? You nak study tentang apa? Sebab bila buat ni tajuk ni you kena Google lah tengok. Tajuk yang sesuai apa namanya kan? Apa kita nak bagi nama ni Study habit and performance ke? Please Google. Please Google Okay. Right term jadi kalau you tengok tajuk you tadi langsung tak kena dengan benda, betul? Faham tak? Betul tak? Gitu. Bila tengok tajuk you tadi kan, ya Allah apa kau orang nak habaq ni sebenarnya, tapi bila saya tengok you punya soalan, langsung tak kena dengan tajuk you tadi. Ni belum cerita lagi intro ni jadi macam tu tengok dulu table you ni, you cerita tentang apa, munasabah tak dengan tajuk you tu, kemudian tengok cerita dekat, baru saya tengok cerita dekat introduction tu. Tengok cerita kat introduction. Mesti tally dengan apa yang soalan yang you tanya ni Tengok, kena tak introduction you, mana introduction? Belum buat introduction ke? Belum. Jadi macam tu lah. Jadi bila you nak buat introduction tu macam tadilah. You cerita ni maksudnya you tengok ada kaitan tak study habit tu dengan performance? Cerita dia macam tu lah. Mesti berkait dengan apa yang you tanya dalam questionnaire tu. Boleh tak? Boleh. Jelas tak? Jelas. Begitu tengok macam contoh group tadi gitulah. Cara macam mana you nak buat introduction. Okay. Okay, saya rasa setakat tu dulu kot Yang lain boleh dengar rakaman ni, dapatkan panduan macam mana nak buat Okay, madam. Kalau macam nak tanya apa-apa boleh tanya dalam Telegram tanya dia. Lepas tu soalan jawapannya tidak semestinya tunggu saya jawab Siapa-siapa je boleh jawab. You all boleh jawab yang dah dengar hari ni boleh jawab macam tu. Okay, madam. Terima kasih semua. Thank you, madam. Madam, belum lagi. Kalau kata macam nak minta cek soalan boleh just message boleh just text dalam Telegram je lah. You all check sama-sama you all dulu. Sebab kita beri markah nanti, markah participation tu penting dekat sini. Saya dah kata markah group project ni dia tak sama antara seorang dengan seorang kena tengok participation. Gitu. Jadi siapa yang banyak dia tahu apa kesilapan kawan-kawan, itu lagi banyaklah markah dia. So kalau dah semua tak tahu baru tanya madam. Kalau jawab mengarut saya menyampuk lah. Faham tak? Faham. Mengarut saya nyampuk lah. Kalau saya rasa you masih lagi berada di landasan, saya tick je. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Assalamualaikum. Madam, saya nak tanya. Madam. Maksudnya sebelum nak send survey tu dekat yang orang-orang yang kita dah pilih kan, kena hantar dululah kan table tu dekat Telegram untuk check dulu. Kena tunjuk dulu, pastikan benda yang you buat tu betul, ikut apa benda tu ada maknanya lah kan. Jangan you buat ikut suka hati sendiri je kan. Sebab tu saya suruh hantar dulu tu. Tengok benda tu kena ke tak? Okay, madam. Jangan syok-syok sendiri macam tu. Alright. Jadi
satu lagi yang perlu pastikan, kena tengok level of measurement dia betul, method dia betul. Okay, madam. Okay, sama-sama semua. Okay, terima kasih madam. Thank you madam. Welcome. Terima kasih madam. Thank you so much madam. Thank you, madam. Bye madam. Ya, saya keluar dulu lah. Saya minta izin keluar dulu ya. Okay, Assalamualaikum.